So now kita ada dekat miqat. Apa itu miqat? Miqat adalah tempat yang ditentukan khusus untuk orang yang mengerjakan haji ataupun umrah masuk ke dalam ihram mereka. So sekarang ni nak masuk dalam ihram. Macam mana nak masuk dalam ihram? Dia mesti berlaku di miqat. Berihram di miqat adalah wajib umrah. Berniat di miqat adalah wajib bagi setiap orang yang menunaikan haji dan umrah. Tempat-tempat miqat telah ditentukan oleh syarak, bukannya ditentukan oleh driver bas, bukan ditentukan oleh driver taksi, bukan ditentukan oleh mutawif, bukan ditentukan oleh tabung haji, bukan ditentukan oleh kerajaan Arab Saudi, bukan ditentukan oleh penerbangan ataupun pilot, tetapi ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhum ajma'in, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan miqat bagi ahli Madinah, bagi orang-orang yang berada di Madinah itu untuk bermiqat di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah adalah nama lama, nama asal bagi Bir Ali. Hari ini kita kenali Dzul Hulaifah ini sebagai Bir Ali. Wa li ahli Syamil Juhfah, dan bagi orang-orang Syam pula miqat mereka adalah di Juhfah. Wa li ahli Yaman Yalamlam, dan bagi orang-orang Yaman pula bermiqat di Yalamlam. Wa qala hunna lahun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inilah miqat bagi mereka yang berada di sana. Wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihin mimma yuridul hajj wal umrah, dan juga bagi orang yang datang dari arah yang lain tapi melalui kawasan itu. Apabila kita daripada Malaysia, kita datang melalui mana-mana kawasan, sama ada kita masuk ke Madinah, maka kita akan bermiqat di Dzul Hulaifah, iaitu Bir Ali. Kalau kita datang daripada Malaysia ke Jeddah, maka kita akan melalui kawasan yang mana dilalui oleh kawasan ahli Najd, iaitu di Qarnul Manazil. Tuan-tuan mungkin pernah dengar benda ni. Pilot akan bagi tahu, kru akan bagi tahu, kita akan melalui kawasan miqat Qarnul Manazil lagi 5 minit, maka bersedia untuk berihram, berniat ihram. Maka kita akan lalu Qarnul Manazil. Bila sampai di Qarnul Manazil, kita akan berniat ihram di Qarnul Manazil daripada atas flight. Kalau daripada Madinah, kita akan lalu kawasan Bir Ali ataupun Dzul Hulaifah. Itulah dia tempat miqat bagi mereka yang ada di sana, mereka yang lalu kawasan tersebut, bagi mereka yang melaksanakan haji dan umrah. Wa man kana duna dzalik famahillahu min haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah yuhilluna min Makkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang tidak berada ataupun melalui kawasan itu, yakni dia berada daripada Dzul Hulaifah ke Makkah, dia duduk di antara keduanya, maka dia bermiqat di mana dia berada. Dan bagi ahli Makkah, mereka bermiqat di Makkah. So ada 3 golongan di sini. Golongan yang pertama adalah yang datang daripada tempat-tempat miqat yang Nabi sebutkan, ataupun orang yang melalui kawasan-kawasan miqat yang Nabi sebutkan. Golongan yang kedua adalah golongan yang duduk, yang rumahnya ataupun tempat dia berada itu adalah di antara miqat-miqat yang Nabi sebutkan dan juga Makkah. Orang yang ketiga, golongan yang ketiga adalah golongan penduduk Makkah itu sendiri. Maka kita bukan golongan penduduk Makkah untuk bermiqat daripada Makkah. Kita bukan bermiqat daripada luar Makkah. Kita juga bukan orang yang berada di antara keduanya, di antara miqat-miqat yang Nabi sebutkan dan juga Makkah. Tapi kita datang daripada luar. Untuk Malaysia yang terus flightnya ke Jeddah, penerbangannya terus ke Jeddah, kita bermiqat di tempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ahli Najd, iaitu di Qarnul Manazil. Manakala kalau kita landing di Madinah dan kemudian kita bergerak daripada Madinah menuju ke Makkah, maka tempat miqat kita adalah Dzul Hulaifah, iaitu Bir Ali. Kalau miqat di Tan'im, di Ji'ranah, seperti mana yang kita lihat ada orang yang bermiqat di Tan'im, di Ji'ranah, kita perlu lihat, tuan-tuan dan puan azakumullah, adakah itu miqat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang seperti kita yang datang daripada luar? Ini tidaklah berlaku sedemikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermiqat daripada Ji'ranah dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhajat ataupun tidak niat daripada awal untuk melaksanakan umrah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ketika itu untuk peperangan, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menukarkan daripada peperangan itu menjadi satu ibadah umrah untuk membuka Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermiqat daripada luar Makkah, yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Ji'ranah. Manakala bagi Tan'im ataupun Masjid Aisyah, itu adalah miqat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha untuk bermiqat ketika mana Aisyah ketika itu berada di Makkah, berada di dalam Makkah, dan Aisyah radhiyallahu anha mahu mengerjakan umrah kerana beliau, Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu baru saja selesai daripada haidnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk keluar ke Tan'im, iaitu berada di luar Makkah, untuk bermiqat di Tan'im. Kerana itulah namanya Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ianya bukanlah miqat yang boleh digunakan
dilakukan oleh orang lain selain daripada golongan-golongan tertentu ini. Dan ia bukanlah miqat yang boleh digunakan untuk orang yang melaksanakan umrah berulang kali. Tuan-tuan dan puan azakumullah, cerita tentang umrah berulang kali ini, kita perlu lihat, kalau ianya baik, maka Nabi SAW orang yang akan buat benda yang sama. Nabi lah orang pertama yang akan mendahului kita dalam melakukan ibadah-ibadah yang datangkan amalan ataupun pahala yang banyak ni. Tetapi Nabi SAW tidak melakukan sedemikian. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha mahu melaksanakan umrah, ketika mana Nabi SAW telah selesai umrahnya, Nabi SAW telah selesai hajinya, dan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in yang lain telah selesai umrahnya, Nabi SAW tidak mengulangkan umrah baginda untuk menemani Aisyah. Bahkan Nabi SAW memerintahkan Abdul Rahman bin Abu Bakar, abang kepada Aisyah, untuk temankan Aisyah pergi ke miqat, bukan untuk melaksanakan umrah bersama Aisyah sekali lagi, tapi hanya Aisyah yang mengerjakan umrah. Dan Nabi SAW tidak mengulangi, ataupun Nabi tidak offer kepada mana-mana sahabat, siapa nak pahala lebih, buat umrah sekali lagi. Tidak. Maka kita jelas di sini, walaupun kita sedang membicarakan tentang miqat, tetapi ianya adalah hadis yang jelas dalam kita memahami bahawasanya miqat ini bukanlah suka-suka untuk kita terima. Miqat itu untuk kita buat itu dan ini sesuka hati kita, untuk kita memandai-mandai dalam memperbanyakkan amal ibadah kita. Macam mana keadaan pun, kita perlu untuk itba'un Nabi. Kita mesti mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu banyak lagi, jom follow, subscribe, like dan share, okey? Terima kasih.